Surat 200 berapa? 209. Lagi. Oh, lebih pula. Allahu Akbar. Alright, dekat dah. Okay, sebelum saya terus masuk kepada poin yang kelima tu, saya jelaskan sikit. Jadi, al-ibtidah ubin kirati. Jadi, asal kaedah al-aslu fi mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Asal ni maksudnya kaedah lah. Fil mubtada'i pada mubtada' mestilah dia tu dalam apa ni, datang dalam bentuk ma'rifah. Tapi, apakah yang berlaku? Maksudnya, sekiranya dia datang dalam bentuk nakirah, maksudnya boleh ke dia datang dalam bentuk nakirah? Boleh, tapi dia kena ada ni, musawirat. Musawirat tu ialah benda yang mengharuskan dia. Yang mengharuskan dia untuk datang dalam bentuk nakirah. Faham tak? Sikit. Faham. Bang. Right. So, rakan kita bertanya kan pada poin yang kelima. Kat sini. Nampak? Itu. Kata antakunan nakiratu waqi'atan ba'da wawil hali. Kama fi qawlihi ta'ala. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan du'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad hammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyati. Okay, jadi sebelum tu saya tanya kepada orang yang bertanya lah. Mana kita punya syahid? Dia kata nakirah tu mestilah maksudnya antakuna siapa? Takuna mestilah mubtada' kan? Mubtada' yang nakirah, betul tak? So mubtada' tu mesti jatuh selepas waw haliyah. Okay, kita fokus waw haliyah dalam ayat ni. Cuba tunjukkan saya mana waw haliyah. Coba salah pula. Wa ta'ifatan tu ke? Wow. Betul. Ni dia. Okay, sebelum kita faham ayat tersebut, kita faham dulu apa maksud waw haliyah. Waw haliyah kebiasaannya diterjemah dengan makna sedangkan. Faham tak? So, yang contoh dia kata amanatan, maksudnya summa anzala alaikum, kemudian Allah menurunkan ke atas mereka amanatan, ketenangan, nu'asan, mengantuk. Yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad hammathum. Jadi fokus kita kat sini ialah ta'ifatun mubtada' yang datang dalam bentuk nakirah kan? Boleh? Faham ke? Hello? Boleh. Jadi, apakah yang mengharuskan ta'ifatun tu datang dalam bentuk nakirah? Iaitu waw yang ada di hadapan dia. Boleh? Boleh. Itu je point dia rasanya. Dia kena berulang kau. Dia kena berulang. Dia kena ayat yang berulang kan, macam kan yang lepas tu kan ta'ifatan juga kan. Lepas tu yang ayat yang kedua tu dia ada ta'ifatan lagi. Macam berulang kan. Maksudnya Robert ke? Berulang. Robert ke? Yang ni lah, yang contoh yang Kak Asma tunjuk ni lah. Dia tak syaratkan berulang. Dia cuma beritahu, dia mesti dia cuma bagi tahu point dia ialah nakirah tu mesti berlaku selepas waw haliyah. Tak kisahlah cerita dia tu berulang ke ataupun
Tapi kebiasaannya waw halia dia kan menceritakan keadaan kan. Bila dia ceritakan keadaan, dia mesti ceritakan apa ni, jumlah yang sebelum dia. Faham tak? Maksudnya yang berkaitan dengan cerita sebelum. Jadi sebab tu dia apa ni, wa ta'ifatun, dia menerangkan keadaan taifah tersebut. Hal kan, hal. Okey, faham dah. Okay, jadi kalau kita lihat kepada dia punya i'rab, ta'ifatun mubtada. Qad hammat tu jumlah tu jadi na'at kepada ta'ifah. Kiranya dia mubtada yang mukhassas, yang tertentu. Boleh? Tapi itu tak payah faham sangat lah. Lepas tu khabar dia ialah yadhunnuna. Jumlah fi'liyah. Boleh? Okey, faham dah. Okey dah. Alhamdulillah. Jadinya mubtada dia tu taifah yang mula-mula ke taifah yang kedua? Mubtada yang kedua. Macam mana? Mubtada dia tu taifatan ke wa taifatun tu? Mubtada kan mesti marfu'. Oh. So yang mana je yang marfu'? Okey. Ya, taifatannya ni apa ni? Taifatan ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada yaghsha. Yang di mana kan waw ni, Allahu Akbar. Waw ni dia hal kan. Bila hal, apakah fungsi hal? Hal ialah menerangkan apa ni, keadaan kepada sahibul hal dia kan. Jadi sahibul hal dia taifah. So dia menerangkan dalam bentuk jumlah ismiyah. Sebab apa dia ismiyah? Sebab dia mula dengan apa ni, isim. Cumanya khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah lah. Fa'il dia yang ni. Yang seterusnya pasal Robert. Robert muka siapa? 211. 211. Boleh tak Kak Asmat cerita secara ringkas macam yang kan ada 6 kan jenis Robert tu kan. Kak Asmat ceritakan secara ringkas lah yang Kak Asmat faham. Okay, kesimpulannya macam ni. Kita faham dulu apa maksud Robert. Robert dalam bahasa dia tu ialah pengikat. Ya, pengikat. Okay. Jadi seperti yang korang dah belajar dekat bait syair Alfiah tu kan. Dia kata Robert ialah penghubung antara mubtada dengan cerita selepas dia. Dia kata Robert ada anwa', berbagai-bagai jenis. Antaranya ini nombor 1. Dia kata antara bentuk Robert ialah dhamir mazkur, dhamir yang disebut yang kembali kepada ya padam titik dia, ala tu. Ya'udu 'alal mubtada'i kama fi qawlihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Manakah Robert yang dimaksudkan dalam wal mutallaqat? Jadi Robert dia ialah nun yang ni. Boleh. So Robert ialah penghubung cerita kepada sebelum. Maksudnya kita mesti ada sesuatu pengikat kan, pengikat yang menghubungkan ayat yang belakang ni dengan kaitan ayat yang belakang dengan yang ke depan ni. Faham tak? Maksudnya mana dia macam ada dengan khabar lah kan. Yang terlepas tu macam khabar gitu. Kan? Contoh kan okay. Yang terlepas tu macam jumlah fi'liyah lah kat situ. Khabar jumlah fi'liyah. Okay. So, kalau kita lihat contoh yang biasa kan, yang tak ada Robert, contoh Zaidun Qaimun. Zaidun Qaimun ni dia tak perlukan Robert sebab cukup dengan dia orang sahaja. Contoh kalau yang agak pening kan, contoh Zaidun koma, sorry guys, okay, koma Abuhu. Okay, contoh ayat yang ni, Zaidun koma Abuhu, nak faham Robert lah kan. Okay, Zaidun koma Abuhu, jadi
Zaidun jadi mubtada. Koma abuhu ni ialah jumlah. Okay, jadi hubungan mubtada dengan jumlah selepas dia ni, sekiranya tak ada robit, dia tak akan faham. Maksudnya kita tak dapat tahu apa kaitan bapa dia dengan Zaid. Maksudnya kalau misal kata hu ni tak ada. Padam. Misal katalah apa? Alim ni ke? Yeah. Contoh abun kan. Zaid telah berdiri berapa? Telah berdiri berapa? Apa kaitan dengan Zaid? Faham tak? Faham? So sekiranya tak ada something yang menghubungkan mubtada dengan cerita sebelum ni, so dia akan, ayat tu tidak akan sempurna lah. So berhajat kepada robit. Iaitu apa? Iaitu dhamir. Ataupun nama lain dia aid. Jadi kita faham kat sini robit lah. Iaitu robit ni ialah pengikat, penghubung antara mubtada dengan jumlah yang tak ada kena-mengena dengan dia. Dia penghubung kepada dua ayat ni lah, dua perkataan ni. Okay, faham So antaranya ialah ada yang dalam bentuk dhamir yang kembali kepada mubtada macam ni kan. Nun ni kembali kepada, nun ni merujuk kepada, maksudnya perempuan mereka mereka tu merujuk kepada mutalaqat. So ada kaitan lah yatarabbasna, dia tu apa maksud yatarabbas lah? Berkurung berpantang tak erti lah. Beredah. Beredah, astagfirullahaladzim. Nampak betul. Okay. Itu salah satunya lah. Lepas tu sani, dhamir yang ditakdirkan. Wa huwa imma yakuna fi mahalli jarri au nasbin. Itu lah. So ada lagi. Kak Asma nak tanya yang untuk robit untuk umum tu macam mana? Maksudnya umum dia tu umum dekat mana? Oh, okay. Dia punya contoh dekat surat apa? Okay, jadi yang ke-6 daripada robit ialah umum. Yang wahuwa iaitu apa dia? Ihtimal jumlatul khabari ala ismi ammi minal mubtada'i. Apa ni, iaitu merangkumi jumlah khabar ke atas isim yang lebih umum daripada mubtada. Jadi syawahid kita ialah satu man. Lepas tu dengan muttaqin. Okay. So, apa kaitan man dengan muttaqin? So robit dia ialah la'am, umum. Itu apa? Lafaz muttaqin lebih umum daripada aufa bi ahdihi. Maksudnya orang yang aufa, orang yang aufa ni maksudnya apa? Aufa maksudnya orang yang menunaikan janji kan. Jadi lafaz muttaqin muttaqin salah seorang yang memiliki muttaqin apa? Al-alim, orang yang berilmu. Al-wafi. Apa lagi yang merangkumi orang yang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Akramakum, orang yang karim, mulia. Dan banyak lagi lah. Boleh? So, jadi disebabkan kita nak hubungkan muttaqin dengan cerita man aufa, iaitu kita datangkan lafaz umum. Muttaqin yang lebih umum daripada wafi ni. Wafi ni lah man aufa ni. Boleh? Faham ke? Maksudnya, jadi man mubtada jumlah fa'inna ni kan, dia ada punya fokus dia. Jumlah ni ialah khabar kepada man aufa. Okay, semuanya apakah yang menghubungkan man aufa dengan jumlah besar ni, jumlah fa'inna Allah yuhibbul muttaqin, iaitu lafaz muttaqin ni merangkumi
merangkumi kepada orang yang aufa. Maksudnya salah satu daripada orang mutakin ialah orang yang al-wafi, orang yang menunaikan janji. Dan juga ada lagi yang kiranya lafaz mutakin ni dia merangkumi orang lah, maksudnya merangkumi ramai manusia yang duduk dalam mutakin. Okay, bila kita misal katalah korang tertanya-tanya, kenapa Aufa tak jadi khobar kepada Man? Misal kata kalau korang tertanya kan, kenapa Aufa yang ni tak jadi khobar kepada Man terus? Sebab Sebab ihtimal jumlah khabar. Tak tahu. kan? Sebab Man ni ialah, in case lah korang ada belajar dekat ni, sekolah lama kan, Man ni ialah isim mausul. Jumlah yang berlaku selepas isim mausul dia akan jadi apa? Syaratul mausul yang di mana la mahalla laha minal i'rabi. Okey. Maksudnya Aufa ni kita tak boleh labelkan dia sebagai khabar kerana dia tu tak ada tempat pada ayat tersebut. Sebab dia jatuh pada silatul mausul. Silatul mausul dia tak ada i'rab. Boleh? Okay, itu untuk maklumat tambahan lah. Tok Asma, tolong terangkan yang hazaf mubtada' wa khabar. Mana? Muka surat last sekali. Sebab tajuk ni kita orang tak belajar lagi tau. Macam Tuan Zah tak ada nak terang sampai habis. Kat mana? Muka surat apa? 220. 120. Ini dia. Tengok lah. Oh, ya. Okay. Dia kata hazaf mubtada' yang tu ke? Ke yang bawah tu? Hazaf mubtada'i jawazan. Mana tu? Tak daripada hazaf mubtada' wa khabar tu yang itulah hazaf mubtada' wa jawazan. Betul lah? Ya, betul. Yang tu? Ya. Ni bujuan. Oh ni, okay. Jadi topik ni cerita tentang mubtada' dengan khabar dia hazaf. Yajuzu hasfu ma ulima min mubtada'in aw khabarin. Min mubtada'in aw khabarin wa yajibu hasfuhu ma fi mawadhi'a. Harus memadam apa yang telah maklum daripada mubtada' ataupun khabar. Wajib hasaf kedua-duanya pada beberapa tempat. Hasfu mubtada'i jawazan. Jadi ini the topik tentang hazaf mubtada' secara harus. Maksudnya kita boleh padam dia, maksudnya tak timbulkan dia dalam jumlah, dalam lapan renggan, ataupun kita nak munculkan dia pun tak ada masalah. Boleh? Boleh. Ustaz Muhammad. Dia kata yaksuru hasful mubtada'i jawazan fi mawadhi'a minha. Banyak hazaf mubtada' secara harus fi mawadhi'a pada beberapa tempat, minha salah satunya ialah fi jawabil istifhamin kama fi qoulihi ta'ala. Misal kata mubtada' tu dia terletak pada jawab istifham. Manakah ada istifham? Istifham kat sini ialah ma yang ni. Okay. So mubtada' dia tak ada. Okay. Jumlah yang ni kan kita lihat ma ni betul lah tadi. Ma ni istifham. Ya, istifham kita faham ialah dia tu meminta faham. Persoalan lah. Okay. Adakah engkau tahu apakah itu khotomah? Okay. So, di manakah mubtada' yang dihazaf kat sini? Faham tak? Kiranya narullahi al-muqaddam. Okay. Naru ni dia jadi sebagai apa? Naru ni dia jadi khobar kepada mubtada' yang dipadam. Di mubtada'i mahzufin. Kerana apa? Kerana mubtada' ni jatuh sebagai jawab kepada persoalan yang ma ni.
Kiranya sepatutnya kat depan ni ada apa dia kata tu narullahil muqaddah. So sepatutnya ada narullahi kat depan ni. Neraka Allah ialah neraka Allah yang muqaddah. Qadah ni apa? Menyala-nyala. Ingatlah. Kalau kita lihat kepada contoh lain lah, lagi jelas. Kan? Macam dalam bait syair Alfiyah, dia kata Zaidun. Jap. Zaidun. Yalah betul lah. Zaidun. Contohlah ada seseorang bertanya As-Sa'il. Guys, korang bersama kita ke? Kita cakap seseorang. Ada kan? Contohlah ada orang tanya. Contoh dalam bait syair Alfiyah, man qara'a, siapa yang baca Quran ni? Man ni istifham. Okay. Lepas tu orang yang jawab dia sebut Zaid je. Faham tak? Dia tak sebut Al-Qari'u, orang yang membaca. Zaidun. Dia tak nak sebut yang ni. Mubtada ni dia tak nak sebut. Dia sebut khabar je. Sebab apa? Sebab Zaidun tersebut jatuh sebagai jawab kepada man. Sama juga dengan kita apply kat sini. Ini soalan. Adakah kamu tahu apa itu hutamah? Dia terus jawab neraka Allah yang apa ni? Dia tak ulang balik neraka Allah. Ialah neraka yang ni. Faham tak? Faham. Tak rajin anak pada. Kedua, ba'da fa'i jawab. Sama juga ni. Cuma dia yang tadi tu jawab kan. Tak ada fa kan. Tapi yang ni dia jawab kepada dia berlaku selepas fa jawab. Okay, kita tengoklah dia punya syahid dia. Right. Man amila solihan fali nafsihi. Okay, so fa ni ialah kita kata jawab kepada man. Man ni misal kata dia syarat lah. Man syartiyah. Siapa yang beramal soleh, fali nafsihi, maka pahala dia, ataupun dia dah bagi tahu dah apa yang dia punya tak ada tu kan. Fa amaluhu, maka amalan dia tu li nafsihi, untuk diri dia sendiri. Okay, jadi amaluhu ni dia padam sebab apa? Sebab dia jatuh jawab kepada fa ni lah. Fa jawab. Sama juga dengan ni. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Sekiranya kamu bercampur dengan mereka, maka ikhwanukum terus kepada apa ni? Ikhwan apa? Kena ikhwan muslimin. Ikhwanukum, saudara kamu. Maksudnya apabila kamu bercampur dengan mereka, kamu pun bersaudara dengan apa? Bukan. Mereka tu pun akan jadi saudara kamu. Dia hazaf hum ni. Yang di mana hum ni mubtada. Sebab berlaku sebagai jawab untuk fa. Bukan jawab untuk fa, jawab yang jatuh sebagai jawab selepas fa jawab. Macam tu. Ba'dal qauli, mubtada yang berlaku selepas qaul. Mana qaul? Qalu asatirul awwalin. Ni dia. Qalu asatirul awwalin. Kiranya kebanyakan sekiranya ada mubtada tersebut mubtada tersebut jatuh selepas percakapan lah, tak kisahlah qala ke, qalu ke, yaqulu ke, kan? Contoh kat sini qalu lah. So apa yang asatiru ni dia khobar terus. Mubtada dia dihazaf. Okay, iaitu dia apa? Itu dah huwa. Boleh? Tak susah pun.
Sama juga dengan fi iftitahis surati. Suwari. Buka surah So pada permulaan surah. Surah tu anzalnaha wa faradnaha. Sama juga pada permulaan surah. Gitu. Ataupun pada mula-mula tajuk pun dia akan dihazaf mubtada dia. Contoh kan? Contoh paling jelas. Ni dia. Ni. Ini saja dah jadi khabar. Bukan mubtada tu. Faham tak? Kebiasaannya kan mana-mana tajuk, tak kisahlah tajuk bab ke, faslun ke, apa lagi? Kitabu. Yang macam itulah mubtada yang tajuk kan. Dia mesti jadi khabar yang di mana khabar kepada mubtada yang dihazaf. Contohnya kena takdir lah, pandai lah. Tak susah pun takdir dia, hadza je. Hadza, ini ialah topik menghazafkan mubtada secara harus. Boleh? Contohlah dia datang dalam bentuk muannas kan? Contoh apa muannas? Contoh Allahumma salli Muhammad. Bitu al-khabari. Ini contoh tajuk lah kan. Okay, rasanya rawabit tu harus sebagai apa? Yang ni tajuk. Ini sampel tajuk. Khabar terus. Khabar terus. Khabar kepada mubtada yang dihazaf. Takdir apa? Rawabit ni muannas ke muzakkar? Zakar. Rawabit ni muannas sebab dia jamak taksir yang tidak berakal. Hazihi. So kita takdirkan hazihi. Bergantung kepada khabar dia bentuk apa. Kalau hazfu ni kan muzakkar kan, kita takdirlah haza. Sama juga dengan yang cerita bawah tu lah, suar tadi kan. Suratun dia takdirkan hazihi. Sebab suratun muannas. Sama juga dengan baro'atun. Takdirkan hazihi. Baro'atun ni khabar. Boleh. Habis dah. 4 je. So dia ada 4 keadaan. Jawab istifham, jawab selepas selepas fa jawab, selepas qaul. Qaul ni tak kisahlah macam mana pun, qalu, yaqulu. Lepas tu pada permulaan surah. Ini contoh je sebenarnya, iftitah surah ni contoh je. Boleh juga kita kata 50 Allah SWT. Iftitahil mawdu' ke pada permulaan tajuk ke dan sebagainya. Kak Asma, boleh tak terangkan secara ringkas tentang ta'addud al-khabar? Ta'addud. Ta'addudul khabar. Ta'addudul khabari. Ta'addud maksudnya berbilang-bilang. Berbilang-bilang khabar. Maksudnya dia punya khabar dia datang dalam banyak. Maksudnya khabar dia banyak lah. Besar sangat. Ya juzul adadil khabari alal as-sahih. Ya ni padam. Allah SWT tebal sangat. Okay. Ya tu dia ada khata' matba'. Ya tu padam nanti. Alal as-sahih atas pendapat yang sah. Contoh dia wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majidu fa'al lima yuridu. Rasa ada berapa ni? Huwa kita kategorikan dia mubtada. Ghafur khabar pertama. Wadud khabar kedua. Dzul arsyil majid khabar ketiga. Dzul arsy sahaja khabar ketiga. Majid khabar keempat. Fa'al khabar kelima. 5 je.
Boleh? So, apakah hukum berlakunya banyak khobar untuk satu mubtada sahaja? Hukum dia yajuzu, harus, boleh. Itu je lah. Contoh lagi, qauluhu ta'ala, zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tu'fakuna. Okay, zalikum Muhammad zalikumullahu, kata fa mubtada'u fil ayati ismi, ism syarah ni mubtada'. Okay, zalikum mubtada', khabar, Allahu khabar, lafzu jalalah tu khabar pertama, rabbukum badahu arba'ah yelah betul. Yang ni khabar kedua, rabbukum khabar kedua. Kita buat colour lain. Okay, ni pertama. Kedua. Ketiga. Betul. Satu. Dua. Tiga. Dia kata ada empat. La ilaha illallah. La ilaha illallah ni datang dalam bentuk jumlah. So, la ilaha illallah ni yang keempat. So, apakah hukum banyak-banyak khabar untuk satu mubtada sahaja? Hukum dia yajuzu, harus. Itu je lah, dia nak cerita. Faham? Lagi soalan? Muka surat 214. 214. Hmm. 18. Ini dia. Kenapa? Insya'iyah khobar. Insya'iyah. Okay, sekiranya anda ada belajar tentang balaghah, kan? Nanti korang ada, mesti tahu ada insya'iyah, khabariyah. Oh ya? Dua je kan? Okay, jadi apakah maksud insya'iyah? Bila dia kata jumlah tu apa? Ayat. Ayat. Nak jadi ayat mesti merangkumi berapa perkataan? Paling kurang. 3. Dua je. Okay. Jadi, hukum jumlati insya'iyah khabaran. Berlaku ayat insya'iyah sebagai khabar. Okay. Jadi, insya'iyah lawan dia kepada khabariyah. Apa beza insya'iyah dengan khabariyah? Insya'iyah ialah jumlah ayat yang dia tu datang dalam bentuk bukan fakta. Macam khabariyah ni ayat fakta. Insya'iyah ni dia bukan fakta, bahkan dia datang dalam bentuk contoh macam perintah, larangan, doa dan sebagainya. Sorry. Okay. Jadi minal gharib. Kita fahami ibarat kitab dulu lah. Dia kata minal gharibi anna kathiran minan nuhati yastad'ifuna wuqu'al jumlatil insya'iyati khabaran lil mubtada'i 'ala al-ghurmi min wujuhi dhalika fi kitabillahi. Minal gharib, amat jarang. Kathiran sebahagian daripada, bukan kathiran, betul lah kathiran. Bahawa kebanyakan ulama nahu yastad'ifuna, menganggap lemah berlaku jumlah insya'iyah sebagai khabar untuk mubtada. Apakah maksud ayat ni? Ini saya terjemah secara kasar lah. Kau bahasa Melayu kita macam mana? Jarang berlaku ayat insya'iyah. Hebat. Oh, jarang berlaku kan? Dia kata kebanyakan ulama nahu, macam mana? Kebanyakan ulama nahu menganggap
berlaku jumlah khabar insya'iyah berlaku jumlah insya'iyah sebagai khabar minal gharibi amat asing. Alamak, macam mana? Kesimpulannya ialah tak ada pun ulama nahwu yang mengatakan jumlah insya'iyah tak boleh jadi khabar. Kesimpulan daripada yang ayat ni, kefahaman dia ialah ulama nahwu jarang berlaku, maksudnya jarang sangatlah ulama nahwu melemahkan menganggap tak boleh berlaku jumlah insya'iyah sebagai khabar. Maksudnya mesti ada juga. Maksudnya banyak yang berlaku. Maksudnya ramai ulama nahwu yang menyokong khabar insya'iyah sebagai boleh jadi khabar. Macam tu. Jaranglah jumpa kebanyakan ulama nahwu mengatakan tak boleh jadi khabar. Macam tu. Boleh. Al-Ghurmi apatah lagi. Tak saya Al-Ghurmi tu maksudnya apatah lagi dalam Al-Quran banyak datang dalam bentuk jumlah insya'iyah. Boleh? Boleh. Okay, kita tengok di manakah jumlah khabar yang insya'iyah tersebut. Itu okay. Mana ya? Itu dia. Walazina mubtada. Yaknizuna ni ini bukan khabar tau. Yaknizuna silatul mausul. So dia tak ada mahal. So khabar dia apa? Khabar dia ni hujung ni. Fabashir kat sini dia jumlah insya'iyah sebab apa? Siapa tahu? Jeng. Kenapa dia insya'iyah? Apa makna fabashirhum bi'azabin alim? Sebab dia fi'il amar. Sebab dia fi'il amar. Sebab dia ada makna perintah. Sampaikanlah oleh kamu Muhammad kepada mereka berita gembira. Bukan berita gembira. Bushra maksudnya berita gembira. Tapi ayat ni dia ada makna perli. Fabashirhum, sampaikanlah berita gembira dengan azab yang terseksa. Itu uslub gaya bahasa balaghah lah. Maksudnya kita dapat tahu ayat ni perli ke, ayat ni hardik ke, melalui balaghah lah. Okay, so kita sebut tapi itu tak payah so itu tak payah nak abaikan. Cuma kita nak fokuskan dia ni jumlah insya'iyah sebab apa? Sebab Bashir ni fi'il amar. Dia ada makna perintah. So adakah makna perintah jumlah insya'iyah makna perintah boleh tak jadi khabar? Boleh. Boleh lah. Okay, faham tak? Setidaknya allazi. Faham? Allazi mubtada. Jumlah kita tengok jumlah lah kan. Fi'il amar. Lepas tu fa'il dia apa? Anta kan. Pemain mustati wujuban. Anta. Lepas tu kita tengok jumlah. Jumlah tu. Yang dia tu. Fi mahali rafa' khabar kepada allazina. Okay. Muka surat 129 yang jawaz takhir wa taqdim tu. 219 jawaz takhir wa taqdim tu. Macam mana maksudnya, tak faham. Macam ni. Dia kata salisuha daripada mana? Kita fokus. Apakah salisuha? Keberapa? Dia kata salisuha yang ketiga. Benda yang ketiga. Jadi jeng. Saya tengok. Okay. Yang pertama, dia kata taqaddum wujuban. Ini yang pertama. Yang kedua, Takhir wujuban.
تأخر juga. Salah lah. Jap. Salah. Sorry. خبر بين تأخر وتقدم. Yang pertamanya. Tersilap. Aku suka 215. Oh, yang ni yang kedua. Yang pertama apa? Ta'akhur wujuban. Ta'akhur ni siapa yang ta'akhur? Mubtada ke? Khabar. خبر Oh, khabar. Okay. So, cerita pasal khabar lah kan? Okay. Khabar wajib ke belakang, memang kena duduk belakang. Yang kedua, wajib duduk depan. Yang ketiga, boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Okay. Iaitu apa je? Dia kata yajuzu ta'akhurul khabari wa taqaddumuhu idza lam yujad fihi ma yujibu ta'akhuruhu aw taqaddumuhu fatarajjahu ta'akhuruhu 'ala al-asli wa yajuzu taqaddumuhu li'adabil mani'i kama fi qawlihi ta'ala wa fis sama'i rizqukum. Okay. Jadi sekiranya awak dah tanya yang ketiga ni, maknanya awak dah tahulah kan apa kaedah sekiranya berlaku secara wajib kan. Sekiranya duduk belakang secara wajib. Lepas tu duduk depan secara wajib apa je? Keadaan apa je? Okay. So, bila dia dah bincang duduk belakang, duduk depan yang wajib kat mana. So, ta'akhurul khabari wa taqaddumuhu idza lam yujad. Sekiranya tidak ada fihi pada ayat tersebut sesuatu yang mewajibkan dia duduk belakang ataupun sesuatu yang mewajibkan dia duduk depan. Boleh. Namun fatarajjahu ta'akhuruhu 'alal asli. Tapi yang lebih rajih ni maksudnya yang maksudnya misal kata kita confused nak depankan ke ataupun ke belakang kan. Yang rajih ni maksudnya yang paling berat kita akan pakai ialah ta'akhuruhu, mesti kena duduk belakang. Khabar tu mesti kena duduk belakang lah. Ta'akhurul khabar. Sebab apa? Alal asli, kerana mengikut kaedah asal. Sebab asal kaedah khabar ialah al-aslu fil khabari at-ta'khiru. Hafalah kaedah tu. Alhamdulillah. Ini saya punya kaedah. Kalau orang apa ni tulislah dalam nota ke kan al-aslu fi al-khabari at-ta'khiru. Lepas tu ini satu kaedah lain al-aslu fi mubtada'i al-taqdimu. Boleh. Asalnya maksudnya kaedah lah. Sepatutnya pada khabar mesti duduk belakang. So kaedah kedua, asal pada mubtada mesti kena duduk depan. Boleh? Boleh? Faham. Okay, jadi dia kata first yang tarajah berat. Yang berat kita nak lakukan ialah ta'akhur, kita kena duduk ke belakangkan khabar alal asli mengikut kaedah asal. Wa yajuzu taqaddumuhu, walau bagaimanapun harus kita mengedepankan khabar tersebut li'adamil mani'i, kerana tidak ada yang menghalang dia untuk duduk depan. Maksudnya tak ada perkara yang menghalang dia daripada nak duduk depan. Contohnya wa fis sama'i rizqukum, dan pada langit-langit rezeki kamu kan. Jadi khabar dia ialah rizqukum ni kisama'i dia khabar rizqukum mubtada muakhar. Boleh. Jadi kita boleh fi sama' ni kita boleh duduk depan kerana apa? Kerana tidak ada perkara yang menghalang dia untuk duduk depan. Boleh juga kita duduk belakang. Contoh kan, misal kata ini bukan ayat Quran lah. Rizqukum bisama'i. Boleh je. Sebab tak ada perkara yang tak ada manik. Manik tu penghalang lah. Okay.
Yang pasal masdar anfa' ni. Muka surat 204. Surat 204. Ini berapa? 15. Ui. Oh. Okay. Terus 4. Okay, ni dia. Kat mana? Yang atas tu. Masdar. Masdar. Atas sikit. Tu. Okay, dalam topik ni dia bincang tentang apakah lagi yang boleh jadi fa'il. Yang boleh gantikan fa'il naik jadi sebagai naib fa'il lah. Okay. Jadi masdar ni ke berapa? Masdar ke berapa? Ini pertama. Yang majrur betul tak? Yang Biasanya. itu maf'ul ini tak ada apa-apa pun. Ni apa tu? Okay, selain maf'ulun bih kan? Kan biasanya yang akan jadi naib fa'il lah maf'ulun bih, betul tak? So ada juga jumlah yang lain yang boleh jadi naib fa'il juga, iaitu satunya ialah jar majrur. Kemudian masdar. So masdar ni kategori yang kedua lah. Boleh. So dia kata yushtaratu fil masdari alladhi yajuzu niyabatuhu anil fa'ili an yakuna mutasarrifan mukhtassan wal muradu bil tasarrufi. Allah. Bukan illa Allah. Okay. Alright. Okay. Dia kata masdar boleh jadi naib fa'il, tapi dengan syarat apa? Dia kata yushtar tu disyaratkan pada masdar yang harus ganti oleh masdar tersebut terhadap fa'il. Mestilah ni syarat pertama. Yakuna mutasarrifan. Satu, dia mesti mutasarrif. Lepas tu kedua mestilah mukhtassan. Boleh. Okay, jadi dia apakah maksud mutasarrif? Dia kata muradu yang dikehendaki dengan maksud tasarruf ialah alla yakuna mulaziban nasbi. Saya rasa yang ni tak ada kot ni. Alif ni. Padam. La'alla sawab mulazimah. Okay, sekati je. Macam bijak sangat kan? Alright. Mulazimah nasbi. Mestilah masdar tersebut tidak. Dia kata Allah, mesti tidak. Masdar tersebut ni yakuna siapa? Masdar sentiasa nasab. Alal masdariyati dalam bentuk masdar. Contoh subhanallahi. Silap saya ada rakan yang dah tanya dah soalan ni. Saya dah jawab dalam grup. Dia boleh je nak ulang. Subhanallah. Jadi lafaz subhanallah dia hanya datang dalam bentuk mansub sahaja. Subhana juga dia dalam bentuk masdar. Okay. Ada tak dengar dia pernah datang dalam bentuk subhanu ke, dalam marfu' ke, ataupun majrur subhani ke? Ada tak? Tak ada kan? Sama juga ma'azallahi. Ini pun sama. Boleh. Okay, satu mestilah dia tidak sentiasa datang bentuk masdar dan nasab. Yang kedua yang difahami daripada makna mukhtas ni lah. Ikhtisas ni yang ni. Mutasarrif ni yang ni. Okay. Apa dia? Ma taqayyada bil wasfi atau bil idafati atau bil adadi. Ikhtisas dengan maksud apa yang dihubungkan dengan sifat ataupun idafah ataupun adat bilangan. Boleh. Dia bagi contoh fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Okay, kita lihat kepada dia punya contoh. Menepati syarat tak? Okay, jadi fokus dia ialah nafkhah.
Nafkhatun ni satu dia mutasarrif ke tidak mutasarrif? Mutasarrif lah sebab dia boleh datang dalam bentuk apa ni? Tu ni marfu. Dia tak datang dalam bentuk nasab sahaja. Okey? Okey. Jadi syarat pertama ada. Syarat kedua nafkah ni mutakhas apa? Mukhtasun ke? Tidak. Mukhtasun. Mukhtasun lah. Sebab Itu wahidah idhafah. ni dia sebab apa? Ulang balik. Bil idhafah. Mana ada idhafah kat sini? Sebab ni Bukan Mana? wahidah Bil tu wasfi. naat kepada ataupun sifat. Oh. Sifat kepada nafkah. So dia mata qayadah mukhtas dengan dalam bentuk apa? Mukhtasun dalam bentuk wasaf, sifat. Dan dia juga wahidah ni merangkumi apa? Makna Allahu Akbar. Adat, bilangan. Boleh. Adakah contoh idhafah? Tengok Dia kata summa nufikha fi. Yang ni dah faham ke? Jadi nufkhah kat sini dia satu dia mutasarrif sebab dia datang dalam bentuk rafa'. Yang kedua dia mukhtas sebab dia selepas dia ada sifat. Boleh. Okay, lepas tu summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna. Oh, ini agak complicated sikit. Saya cubalah terangkan Jeng jeng. Jeng jeng. Okay, korang suka warna apa? Cepat. Purple lah. Purple. Yang ni ke yang ni? Mana-mana. Okay. Jadi yang ni dah faham lah kan? So nak fahamkan ayat yang ni pula. Di manakah ia? Summa nufikha fihi ukhra. Ni dia. Okay. Dia dalam kaedah Arab, kaedah Nahu yang di mana na'at dia ganti tempat masdar. Boleh? Faham ke? Iaitu apa? Kita fokus kat sini. Dia kata disyaratkan masdar tersebut dia nak jadi naib fa'il, betul tak? Dia nak jadi naib fa'il kepada nufikha ni. Okay. So mestilah dia mutasarrif. Dia juga mata qayadah ikhtisas. Tapi kalau yang contoh macam ni nak buat macam mana? Faham tak? Ukhra. Mana kita nak tahu dia mutasarrif? Faham tak? Lepas tu dia tu mukhtas. Macam mana kita nak tahu dia mukhtas? Boleh? So agak pening sikit lah. Adat Ukhra tu bukan adat Ukhra bukan adat. Adat tu bilangan. Oh, okey. Okay, kefahaman dia jelas. Di dalam kaedah Arab kan, kaedah Nahu yang di mana na'at boleh menggantikan masdar yang dipadam. Contoh kan dia kata ni asal. Thumma nufikha fihi nufkhatun ukhra. Boleh. So asal kejadian dia sepatutnya ada nufkhah ni. So nufkhah ini ialah masdar yang sebenar. Okay. So nufkhah ni dia masdar yang mutasarrif. Dan dia juga apa? Mukhtas. Sebab apa? Dia mukhtas sebab dengan ada na'at ni. Ukhra ni na'at. Right? Boleh? So jadi, namun dalam keadaan ayat Al-Quran tersebut, nufkhah ni tidak disebut. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Jadi siapakah yang mengganti dia? Na'at dia yang sebelah ni.
ganti kepada masdar yang dipadam. So dia ambil hukum sebiji macam nufkhah, iaitu naib fa'il. Dia juga ambil dari sudut mukhtas, dia juga ambil dari sudut mutasarrif. Okay, Allahu Akbar. Masdar tu yang mana? Masdar? Masdar yang ni. Yang dipadam tu ke Kak? Dia dah padam siap dalam ayat Quran ni. Tapi kita boleh takdir lah. Ada satu kebiasaannya orang Arab kan, gaya bahasa Arab, dia ada satu kaedah tersebut, hasfu al-awwali lidilalati, saya sudah ulang dah kaedah ni. Lidilalati ini. Salah. Tak payahlah. Pening pula. Tak payah. Tanya muka surat sebelahnya. Sebelah 205 yang pasal ghairu maf'ul bih dengan ma'wujud maf'ul bih. Nak cakap apa sebenarnya? 205 kat mana? Sini. Ke atas. Yang tu. Dia kata niyabatu ghairu maf'ul bihi anil fa'ili ma'wujudi maf'ul bihi. Dia kata selain maf'ulun bih, kan? Siapa selain maf'ulun bih? Jar majrur, zaraf, masdar. Okey, ketiga-tiga tu boleh ke dia jadi naib fa'il sedangkan maf'ulun bih ada dalam ayat? Tu soalan dia. Jadi jawapan dia ialah yara aktsarun nuhati anna ghairu maf'ul bihi min al-masdari wal zarfi wal jarri wal majrur la yanubu anil fa'ili ma'wujudi maf'ul bihi. Kebanyakan ulama nahwu berpendapat bahawasanya selain maf'ul bihi selain maf'ul bihi ni jar, zaraf, dan masdar. Selain maf'ul bihi, iaitu dia dah terangkan dah, min ni bayan. Dalam ayat itu masdar, zaraf, jar, majrur tak boleh. Ini untuk aksar kebanyakan ulama nahwu. Pendapat pertama. Dia kata tak boleh ganti naib fa'il sekiranya maf'ulun bih ada kat depan tu. Boleh. Okay. Walakin walau bagaimanapun untuk pendapat kedua ni ajaza mengharuskan ba'duhum. Hum kembali pada siapa? Nuha. Sebagian ulama nahwu mengharuskan tapi bisyarti dengan syarat taqaddumin naibi. Diutamakan naib fa'il. Maksudnya dalam ayat tu kan dia ada naib fa'il dalam bentuk jar majrur dan dia ada juga maf'ulun bihi. Okey. Jadi sebagai ulama nahwu ni dia mengharuskan dengan syarat naib fa'il tu diutamakan daripada bentuk maf'ul bihi. Okey. Jadi washtashhadu, mereka membuat bukti bi qiraati Abi Ja'far dengan qiraat Abi Ja'far. Wahya min asy-Syawazi dan dia ni iaitu qiraah Abi Ja'far. Min asy-Syawazi sebahagian daripada qiraat yang syaz. Maksudnya tidak boleh qiraat yang jarang lah, maksudnya biasa kita akan ambil yang mutawatir kan, yang yang kuat pendapat dia ataupun dia tu famous lah kan, masyhur. Boleh. Dia kata kullil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi yajziya qauman bima kanu yaksibuna. Jadi kita fokus kepada Abu Ja'far iaitu di sini. Jadi qara'a Abu Ja'far wa Syaibah yujza. Diorang baca macam mana? Mereka baca yujza. Jumhur ni siapa? Kebanyakan ulama inilah, jumhur ni maksudnya sepakat ulama qiraah sab'ah tu.
Dia orang baca macam mana? Bilya'i wa bina'il ma'lum. Dia orang baca macam ni, yajzi. Boleh? Kalau Ibnu Amir, dia baca najzi. Boleh. Kedua-dua mereka ni baca dalam bentuk bina lil ma'lum. Cumanya Abu Ja'far sahaja yang baca yujza. Okay. So jadi bila dia baca yujza akan bertembunglah maf'ulun bi dengan naib fa'il. Boleh. So fokus kita merah. Warna apa? Biru lah. Okay. Fokus kita kat sini. Kita baca yujza lah untuk fahami ayat ni. Qauman bima. Sampai situ je. Alright. So qauman ni kita nak elok apa? Untuk pendapat Abu Ja'far ni. So untuk pendapat Abu Ja'far harus sebagai ulama nahwu dia mengharuskan dia ni i'rab maf'ulun bihi. Kira maksudnya bima ni dia jadi apa? Naib fa'il. Iaitu apa? Bima kan dalam bentuk jar majrur kan? Okay, jadi bima ni boleh jadi naib fa'il sekalipun walaupun depan dia ada maf'ulun bihi. Boleh? Sebab apa? Sebabnya ada orang menyangka yang ni. Kerana datangkan naib fa'il tu lebih utama daripada bentuk maf'ulun bihi. Kak nak tanya macam tadi kan masdar yang kita buat nombor 2 tu kan. Masdar kiranya yang zorof tu dia sama juga syarat dia. Lah, sama lah. Kita tengok apa yang sama. Kita ala yakuna mulaziman nafi ala zarfiyati. Lah, sama. Wah. Pasangan ada zorof. So syarat dia mesti satu mutasarrif. Satu lagi, korang jangan faham mutasarrif dengan maksud yang tasrif, fa'ala dulu. Fa'ala yang fa'ala tu. Jangan faham itu. Mutasarrif kat sini maksudnya dia boleh berubah-ubah. Maksudnya dia boleh datang dalam bentuk rafa', dia boleh datang dalam bentuk jar, dia boleh datang dalam bentuk masuk. Itu maksud dia. Mukhtas pula, tertentu apa dia kata? Murad dia tisab amat taqayyada. Dia masukkan mukhtas kat sini. Dia tertentu lah, maksudnya dia tertentu dengan sebab ada na'at ke adat. Lagi satu? Wasfu. Wasaf tu na'at. Okay. Lihat pada contoh. Wahila bainahum wa baina ma yashtahuna. Ya ke yang tu contoh dia? Masyaallah. Kalau sebenarnya Safwan makan pasal kenapa ayat ni? Sekejap. Dia kata takulu julisa amamu amiri kan? Kita amamu kan? Takkan amama pula? Ke ada orang berpendapat lain? Baris dia amamu ke amama? Mula kan? Betul tak? Guys? Amamu. Amamu. Sima Ramadan. Kata wa qadih talafa ulama'u fi maji' zarfi naiban anil fa'ili fil Quranil Karim. Telah berselisih pendapat oleh ulama nahwu pada datangnya zaraf sebagai naib fa'il dalam Al-Quran. Wa man sya'u dan punca
Dia kembang punca. Faham maksud mansya? Benda yang merebitkan. Terbitnya, terbit lah kan. Terbitnya ikhtilaf berselisih pendapat ni bahawasanya zaraf tu berkemungkinan dia jadi naib fa'il dalam ayat yang di mana waroda telah datang fiha pada ayat tersebut. Ini kembali kepada al-ayah. Lam yakun yang di mana zaraf tu tidak daripada zaraf yang mutasarrif. Lam yakun. Maksudnya dekat ayat ni tak cukup syarat yang kita nak, iaitu dia tak ada tasrif, dia tak ada mutasarrif. Bahkan dia apa? Dia datang dalam bentuk mula, simbang, nasbi. Baina ni kan masuk. Jadi syarahan dia kata falafzu bainahum, lafaz bainahum fil ayati dalam ayat Quran tersebut ialah zaraf yang bukan mutasarrif. Yahtamilu berkemungkinan dia tu jadi naib kepada naib fa'il mabniyan, bahkan dia tu mabni. Mabni ala al-fathi fi mahalli rafa'. Rafa' sebagai naib fa'il kepada hila. Sungai. Dia agak berat sikit lah. Kesimpulannya kan, point dia ialah dia nak bagi tahu ni je. Dia ikhtilafah. Maksudnya kita punya kaedah asal kita ialah kita berpegang zaraf tu mesti mutasarrif, dia juga mesti mukhtas. Boleh. Tapi ada sebahagian ulama yang tidak menyokong perkataan pendapat ni lah. Bahkan dia kata sebab apa? Sebab dalam ayat Quran wujud dia naib fa'il tapi dalam masa sama dia datang dalam bentuk ni. Okay? Itu je lah kesimpulannya. Zaraf still boleh jadi naib fa'il. Cumanya ada beberapa ulama dia berpendapat kaedah yang ni. Jadi dia berpegang kaedah yang ni. Sebagian ulama yang lain tak menyokong kaedah yang ni sebab ada datang ayat Quran yang berbentuk mulaziman nasbi. Jelah. So apa diktasadul bina idhafati ila mabni. Apa dah angkara Abu Hayyan. Ni beza pendapat je. Abu Hayyan dia ingkar pula tu. Dia ingkar zaraf pada ayat tersebut jadi naib fa'il. Maksudnya dia tak menyokong yang zaraf dalam ayat tu jadi naib fa'il. Bahkan naib indahu di sisi dia untuk ayat tadi tu dhamir masdar yang menunjukkan, dia kata naib fa'il yang ada dalam wahila bainahum ni kan, untuk pendapat Abu Hayyan lah, dia kata naib fa'il dalam hila bainahum ni dhamir mustatir. Contoh kan dia buat apa yang ni dia buat takdir macam ni. Contoh kira bainahum. Wahila bainahum. Okay. Boleh lah. Okay, wahila bainahum. Okay. Jadi satu wahila bainahum, satu ulama, ada sebahagian ulama dia tak menyokong yang kaedah kita nyatakan tadi lah, iaitu apa? Dia tak sokong yang mutasarrif dengan mukhtas kan. Sebab apa? Sebab bainahum ni datang dalam bentuk mulaziman nasbi. Okay, so dia i'rabkan bainahum ni zaraf mabni ala. Boleh? Kira kita tak i'rab naib fa'il marfu', kita tengok dia ulama yang sebahagian ulama yang ikhtilafah ni dia i'rab bentuk mabni. Seorang lagi ni siapa? Dia pandai je. Imam Abu Hayyan.
rahimahullah. Okey. Apa ni Imam Bahayyan ni dia berpendapat wahila bainahum ni macam tak jelas lah. Wahila bainahum ni siapakah naib fa'il dalam ayat ni? Sebab hila ni kan dalam bentuk mabni lil majhul, betul tak? So siapakah naib fa'il kat sini kalau bainahum bukan naib fa'il dia? Abu Hayyan ni dia kata naib fa'il dia ni dhamir mustatir huwa yang ditakdirkan masdar kepada hila. Kiranya naib fa'il kepada hila ni huwa kembali kepada siapa? Kembali kepada bentuk masdar hila. Hila apa masdar dia? Hala yahulu haulan. So haul ni lah huwa ni lah naib fa'il dia yang di mana dhamir tu kembali pada masdar yang ditakwilkan dalam bentuk hila ni lah. Bikaunihi udmiro lam yakun masdar muakkadan wajazain yanubani fa'ili. Lagi soalan? Rasa nanti soalan kuis Nahu dia ada ke tanya keterangan ni? Mestilah tak ada. Dia mesti tengok pada ayat kan? Soalannya mestilah dia tanya sunan ayat ke macam mana? Ada, saya rasa dia punya poin-poin penting je. Contoh macam fa'il hukum dia apa? Marfu'. Lepas tu keadaan fa'il boleh apa je? Isim sore, isim muawwal. Apa lagi? Kita nak fokuskan apa kalau nak study tu? Study fokus yang ada bahagian-bahagian tu je. Contoh kan macam wujub ta'khir. Wujub ta'khir wajib kebelakangkan mubtada pada beberapa tempat je. Macam tu. Pasal apalah contoh-contoh dia. Kalau yang ikhtalafa ni tak payahlah, saya pun sakit kepala nak baca. Ada lagi. Okey, apa dia? Tapi tajib tidak. Okey, soal apa? Tapi rasanya simple juga yang ni. 213. Dia i'adah dengan makna. Right, jadi topik ni dia bincang tentang salah satu robit kan, penghubung mubtada dengan jumlah selepas dia. Okey, jadi khamisuha yang kelima ialah yang ada tu mubtada'i bimaknahu. Okey, untuk yang atas ni dia ulang balik lafaz kan. Tapi kalau yang khamis ni dia ulang dengan makna. Fokuskan dulu di manakah makna dia. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna lanudhi'u ajral muslihina. Apakah? Okey. Muslihin. Lazina. Okey. Jadi kita lihat pada i'rab. Allazina mubtada. Khabar dia mestilah dalam bentuk jumlah kan, sebab biasanya robit ni dia penghubungkan jumlah dengan mubtada. Jadi jumlah dia start daripada sini. Alright. Dia kata fallazina mubtada'un wa jumlatu yalah wa jumlatu yumassikuna silatuhu, silah. Ini silah. Bila silah je apa? La mahalla laha. Itu kaedah, ingat. La mahalla laha min i'rab. Bila dia sebut la mahalla laha min i'rab, maksudnya dia ni tak ada hukum. Memang kita i'rab yumassiku fi'il mudhari' waw fa'il kan. Tapi dalam masa sama dia ni tak jadi apa-apa. Dia jadi silah. Lah, baiklah. Okey. Fokus kita kat sini ialah inna lanudhi'u ajral muhsinina. Jadi lafaz jumlah ni kita nak tahu robek dia ialah dengan mengulangkan mubtada dia tapi dalam bentuk makna. Dia kata khabar mubtada'i. Jumlah tu
Okay. Warabitu bainahuma i'adatu mubtada'i bima'nahu fa inna muslihina humul ladina yumassikuna. Kiranya muslihin tu menterjemahkan allazina. Okay. Humul ladina yumassikuna bil kitabi fil ma'na, pada makna. Tapi dalam masa sama, walau bagaimanapun, yahtamilu boleh juga ayakuna Robert, bahawasanya Robert dekat ayat sini, Robert mubtada yang ni dengan jumlah yang ni ialah dhamir, ini dhamir mahzuf, takdir minhum. Ini lagi susah. So kita ambil kot yang ni, kita pakai yang ni je. Boleh? Kau tak faham? Maknanya dia bagi tahu kejap. Makna dia tu yang makna kepada apa? Mana? Maksudnya dia mentafsirkan siapa allazina. Oh, yang berpegang kepada kitab tu. Muslihin. Muslihin tu ialah orang yang berpegang dengan kitab. Oh, faham. Tapi dia tak ulang sebiji macam yang atas ni. Dia ulang juga tapi dia ulang dari sudut makna allazina. Siapa allazina? Inna sungguhnya kami tidak sia-siakan pahala orang muslihin. Siapa muslihin? Dia juga yang mengamalkan kitab kitab masalah gitu. Ada satu lagi. Muka surat 219. Nombor 4 tu ayat tasila bil mubtada dhamir ya'udu ala ba'dil khabar. Kedepankan khabar secara wajib pada masailah, pada beberapa masalah. So bunyi yang nombor 5 keempat. Nombor 4 tu. Okay, nombor 4. Jadi ayat Okay, kita teruskan. ayat tasila bil mubtada'i dhamirun ya'udu ala ba'dil khabari kama fi qawlihi ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Wajib duduk depan kan? Khabar kena duduk depan. Betul tak? Okay. Di manakah khabar kat dalam ayat ni? Ala qulubin. Ala qulubin. Okay. Khabar muqaddam. Alright. Aqfaluha. Maksud aqfal apa? Macam terkunci gitu. Kunci? Bukan, macam tertutup. Kan? Hati mereka tertutup. Bismillah. Ayat tasila dhamirun. Ni fa'il dia. Allahu Akbar. Dia kata mesti keadaan dia dhamir tu bercantum dengan mubtada, iaitu Aqfal tu. Yes. So dia dhamir bercantum dengan mubtada yang di mana dhamir tersebut kembali kepada sebahagian daripada kulub. Boleh? Sebab apa? Kenapa macam tu? Sebab kulub kan? Kulub ni merangkumi apa? Hati bersih, khalis. Salah satunya qafal, tertutup. Salah satunya qaswah, keras. Degil. Alright. So jadi ni kembali kepada sebahagian daripada khabar. Maksudnya aqfaluha. Dia dhamir yang kembali kepada sebahagian daripada kulub. Maksudnya yang tertutup je lah kan. Dia masuk ke yang ni je lah. Okay, faham. Jadi disebabkan ni dia bercantum dengan mubtada dan dia kembali kepada sebahagian daripada mubtada punya makna. So aqfal ala qulubihim wajib duduk depan.